Kalau nak letak RM10 dalam tabung masjid tu, masa nak solat Jumaat tu, letak RM10, nak suruh orang nampak merah tu. Ya, sebenarnya dalam hati ikhlas ni nak letak 5 je. Tapi takut orang kata, Allah, nasyid album banyak-banyak, takkan nak letak 5 kan? Nak letak 10 supaya orang kata kita pemurah. Kita kibas-kibas dulu ni baru masuk. Kawan-kawan sekalian, kalau kita sebut pasal bidadari, teringat lagu apa? Tadi satu lagu tu. Kau umpama bidadari. Itu lagu rock kapal. Itulah pasal sesuai ke? Ada ke lagu nasyid? Ada lagu kawan kita lah. Siapa? Mujahid. Macam mana? Bidadari, bidadari, terangilah resaku. Pandai menyanyi semua. Saya dah biar dia dah tak ada lagu dah. Tapi apa pun, kita bukan nak menyanyi saja tentang bidadari. Kita ada satu tajuk yang sangat istimewa, bidadari untuk program Senandung Ehsan bersama Aula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada sahabat-sahabat kita yang setia bersama Senandung Ehsan, termasuklah penaja lokasi kita di Abraham and Sorrells Eco Majestic, dan hari ini tajuk kita bidadari dengan tetamu yang cukup istimewa. Saya rasa Azhari, kita macam dah berjanji dengan tamu kita ni, sama-sama putih berseri gitu ya, iaitu yang berbahagia Ustazah Dr. Nik Salidah Suhaila Nik Saleh. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ustazah tahu kalau kita nak pakai putih ni? Kita ada spy. Nampak tak bahaya tau spy. Kita pun terkejut bila Ustazah datang tadi. Oh ya. Dengan serba putih, tapi apa pun kita ucap terima kasih banyak. Sama-sama. Ini namanya jodoh yang serasi. Alhamdulillah. Chemistry lah. Baik. Itulah, jaga-jaga korang semua ya. Kita mungkin kelainan kita ada 5 orang host dengan seorang tamu, tapi Ustazah punya benangan lagi luar biasa. Ustazah cerita sikit apa khabar kita yang terkini, perkembangan kita. Macam biasa juga, sibuk dengan aktiviti harian, dengan kerjaya dengan anak-anak, dan juga bersama masyarakat lah. Macam juga semua siapa tadi, Aula. Sama jugalah kita sebenarnya, ya, yang mana kita bukan saja hari ini memimpin diri tetapi memimpin orang lain. Bidadari ni, kata-kata bidadari. Alang-alang kita cerita tentang kesibukan Ustazah, tetap juga dapat luangkan masa dengan kita dengan Aula hari ni kan. Mari kita cerita apa Ustazah agaknya maksud Aula yang semua orang kena faham tu Ustazah. Maksud Aula pula. Sorry salah tajuk. Bidadari. Semua kena faham tu Ustazah. Baiklah. Hari ini kita cuba untuk memahami apa yang dimaknakan dengan bidadari. Ya. Selalu kita sebut bidadari, kita ingat syurga. Ya, kita selalu lupa bahawa bidadari di syurga itu datangnya daripada dunia. Ya, dan ini disepakati oleh sebahagian besar para ulama, ya, bahawa bidadari di syurga itu, kalau nanti kita ada direzekikan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kita akan melihat keindahan bidadari syurga. Dan Ummu Salamah, isteri baginda Rasulullah, pernah tanya Nabi, yang mana lebih cantik, bidadari syurga atau bidadari yang datangnya daripada dunia? Jawab Rasulullah, daripada dunia itu lebih cantik. Daripada dunia lebih cantik. Kenapa? Kerana mereka yang pernah tinggal di dunia itu, mereka adalah wanita mukminah, solehah, yang qanitat, yang patuh kepada perintah Allah. Mereka solat, mereka puasa, mereka bersedekah. Sedangkan bidadari di syurga tidak pernah. Jadi kerana sedekah, kerana solat, kerana puasa itu menjadikan wajah mereka lebih bercahaya. Ya, walaupun memang bidadari itu sifatnya bersih, suci, tidak ada haid, tidak ada nifas, tidak ada apa, semuanya dalam keadaan sempurna. Tapi itulah yang kita gambarkan bidadari. Jangan ingat hanya di syurga, tetapi di dunia ini ada bidadari yang akan menjadi ahli syurga.
Masya Allah. So yang mak akak-akak kita dengar apa yang Ustazah sampaikan hari ini, tersengih je semua, ya Allah jadikanlah aku bidadari dari dunia InsyaAllah, ini lagi kan. Semua dah amin ya depan rabbal cermin dah ni. Oh, saya berseri tak macam tu lah. InsyaAllah, Untuk insyaAllah. apa makna atau definisi bidadari tu. Nanti kita cerita lebih lanjut lah. Cuma mungkin siapa nak tanya dulu ni? 5 orang host ni. Jadi, sila. Okey, saya Ustaz, ada saya soalan ni, tapi sebenarnya soalan ni isteri saya yang selalu tanya. Nampak tak? Dah wakilkan dulu. Dah jawab ke belum? Dah jawab ke Saya belum? nak jawab tu saya tak pasti. Okey, Saya okey. tanya Ustazah lah. Tu jawab Ustazah lah. Saya cakap, kalau ada bidadari kat syurga, ada ke bidadara sebenarnya? Ada. Jawab ada. Jawab ada. Ya. Semua lelaki yang beriman di dunia ini akan menjadi pasangan isterinya di syurga. Dan di sana kita tidak sebut pian. Kita tak kata pian ni DJ ke apa ke. Kita tak kata dah. Kita kata inilah bidadara. Asalkan menghuni di syurga itulah bidadara. Kalau dia seorang lelaki. Wanita di dunia ini yang berada di syurga nanti mereka adalah bidadari. Jadi kekallah, jawab pada isteri ya. Kekallah kekal kita bersama di syurga sebagai bidadari dan bidadara. Jadi kenapa kita selalu jarang orang dengar tentang orang sebut bidadara kan? Selalu mesti bidadari syurga dan itulah kehidupan yang ingin kita rencanakan supaya kita sampai ke situ, syurga dan bidadari. Tetapi kepada orang perempuan tak naklah bidadari, kita nak bidadara. Kan? Tetapi kenapa kita selalu tidak perdengarkan dengan kisah bidadara ni? Sampaikan orang tanya tu kan, isteri ustaz tanya kan, ada tak bidadara? Kenapa kita jarang sebut? Dua perkara. Ya, yang pertama kerana orang perempuan malu menyebut-nyebut tentang orang lelaki. Apatah lagi kita nak menggambarkan keindahan lelaki. Sebab bidadari selalu digambarkan keindahan. Kan? Kulitnya, putihnya, jernihnya, sucinya, semuanya yang indah. Jadi orang lelaki tidak rasa, mungkin tidak berapa malulah mendengar keindahan itu. Ya, tetapi kalau orang perempuan mendengar keindahan lelaki, kita rasa macam, adakah hidup kita ini untuk lelaki? Kenapa kita perlu sangat mendengar keindahan lelaki? Tak perlu. Jadi kita malu. Sebab itu kita tak nak mendengar. Tapi kita tahu bahawa di sana ada bidadara. Adakah jawapan dia boleh jadi macam malu tapi mahu? Betul lah tu. Sebenarnya siapa yang tidak mahu berada di syurga kan? Yang pasangan mereka adalah suami mereka yang menjadi bidadara. Gitulah. Tidak berkahwin tu macam mana? Kalau tidak berkahwin, tidak ada, kata Nabi, tidak ada orang di syurga yang tidak berpasangan. Ya, dan mereka akan berjodoh. Mungkin yang tak kahwin di dunia akan berkahwin dengan orang yang tidak kahwin juga di dunia ini. So berpasanganlah di sana insya-Allah. Dan mereka semua sebaya. Kan? Jadi tidak adalah bidadara yang tua, yang bertongkat, yang beruban, tidak ada. Semuanya Kena gap pun tak ada kan? Sebab itu Ummu Salamah isteri Rasulullah tanya Nabi tentang ayat 37 surah Al-Waqiah. Uruban atroba. Apa maknanya itu? Ya, menyintai jodohnya dan juga atroba, sebaya. Itu yang Nabi gambarkan, mereka yang tinggal di syurga nanti, bidadari-bidadara itu sangat setia, sangat cantik, sangat menarik, sangat romantik, menyintai sepenuh hati dan mereka semuanya sebaya. Masya Allah. Itulah kita doakan semua beroleh pada rezeki kan. Ya. Pasal malu tadi Ustazah. Ya. Saya just teringat, kalau boleh kita turun balik ke dunia. Tadi saya teringat anak saya lah. Anak saya seorang anak bidadari saya, anak perempuan saya yang sulung dia lah. Dia bila berinjak dewasa ke umur yang akil balik ni, dia lain, dia hilang benda yang saya rasa tu jadi terlampau malu. Maknanya baru je rasa semalam dia main taman, tak nak main taman, duduk di bilik. Adakah saya sebagai ayah perlu risau tentang bidadari begitu, atau itu natural, ataupun mungkin Ustazah ada pendapat sikit lah, bidadari jugalah tu Ya, begini Ustaz, orang perempuan dia lahir sebagai seorang wanita, tetapi dari segi konstruk sosialnya mungkin dipengaruhi oleh kehidupan yang maskulin. Sebab apa? Sebab adik-beradik dia semua lelaki. Jadi dia ni jenis tak malu. Tahu, dia kasar sikitlah. Dia panjat pokok, dia naik motor. Tak salah. Bukan kata dia ni tukar jantina, tidak. Itu cerita lain ni. Ada yang dia sangat feminin. Jadi orang perempuan dengan tabiat yang feminin itu normal. Ya, itu yang sepatutnya kita nak
anak kita bina personality. Jadi kalau anak ustaz tadi dia tak malu, umur dah 12 tahun misal kata duk main lagi berlari menjerit gini, itu yang ustaz kena risau. Oh, begitu pula kan. Saya ingatkan jadi pasif pula, tak gitu ustaz. Bukan, dia kena diberi ruang dan masa untuk tempoh transisi daripada kanak-kanak kepada remaja. Itu satu cabaran sebenarnya. Masa itulah anak kita perlu lebih banyak kita bertanya, dia okey ke, dia sihat ke, apa masalah. Masa itulah masa transisi. Bila dia dah betul-betul jadi remaja, senang. Ataupun dia betul-betul kanak-kanak, senang. Tapi masa perubahan itu banyak masalah. Jadi ustaz jangan bimbang lah, saya nak cakap tadi, jangan bimbang. Bimbang kalau dia masih panjat pokok. Betul juga. Alhamdulillah banyak soalan-soalan yang Ustazah bantu jawabkan berkaitan dengan bidadari, sebab Ustazah Dr. Nik Salidah pun biasa juga bercakap tentang isu kekeluargaan, isu rumah tangga, nasihat-nasihat yang disampaikan tu. Dan saya rasa tadi bila awal tadi kita cerita tentang bidadari, lepas tu Ustazah cerita pula tentang bidadara. Kalau tadi mek-mek adik kakak kita ngadak cermin, lah ni dia ajak pula abang-abang. Abang bagi tengok sini depan cermin ni, nampak gapo kak? Nampak tak bidadara yang bakal menemani saya di syurga nanti? Masya-Allah. Jadi kita harap kita akan lebih faham lagi lah apa yang dimaksudkan dengan bidadari itu dan siapa yang bakal bergelar bidadari melengkapi satu sama lain di syurga. Cuma Ustazah, mungkin ada satu soalan lah sebelum kita berehat. Ada tak soalan-soalan yang korang nak tanya lagi kepada Ustazah sebelum kita berehat ni? Kalau okey, saya rasa mungkin ni tentang kita pasangan, hidup berpasangan suami isteri, macam mana agaknya seorang lelaki itu, seorang suami itu nak sabar dengan apa saja perangai atau PL bidadarinya di rumah, Ustazah. Sikitlah gambarannya. Suami nak sabar dengan isteri. Ya. Tapi realitinya isteri yang kena banyak sabar dengan suami. Alamak, dapat balik soalan tu. Dua-dua. Yang pertama sekali bila kita sebut soal sabar ni, kan, kita selalu kaitkan sabar itu dengan benda yang susah. Sabar ni susah. Betul. Sabar ni kena ambil masa. Susah sangat sabar tu. Sebenarnya sabar tu mudah. Kita pegang bahawa sabar itu mudah dan sabar itu indah. Jadi senang hidup kita. Ya, saya pegang begitu. Jadi kadang-kadang bila nak bercakap pun, kan, kalau kita tak sabar, kita akan lontarkan kata-kata yang itu tidak yang kita maksudkan. Tetapi sebab kita tak sabar, jadi kita cakap. Dan akhirnya kerana percakapan itu, dia boleh meruntuhkan sebuah masjid. Kan? Jadi kalau kita sabar je, sebab itu orang sabar ni yang selalu memaafkan, yang tenang. Dia sentiasa merenung setiap apa yang dia nak buat dahulu sebelum dia lakukan. Jadi ini semua daripada sifat orang sabar. Dan orang sabar ni memang kebanyakan keputusan yang dia buat adalah betul. Lama mana Ustazah nak sabar? Aduh, hai, lama mana nak sabar. Tengoklah apa benda yang kita sedang hadapi tu. Kalau benda yang orang kata tak rumit sangat, cuma kita fikir je yang mana baik, yang mana buruk. Lepas tu terus kita bercakap bila kita dah buat ketentuan. Jadi yang tak bolehnya, kita mendengar untuk menjawab. Kita bukan mendengar untuk memahami. Ya, banyak di Facebook, di WhatsApp, semua orang membaca untuk menjawab. Sedangkan kita di sana membaca untuk memahami. Kemudian baru ada keperluan untuk kita menjawab atau tidak. Ya, jadi menarik. Tapi itulah kita tanya soalan tentang macam mana lelaki nak sabar. Ustazah bagi jawapan, dua-dua kena sabar. Dua-dua kena sabar. Tapi kejap lagi kita nak sambung lagi lah Ustazah, macam mana kisah sabarnya seorang bidadari di rumah, dalam rumah tangga tu, dengan mungkin peranan yang berbeza. Macam Ustazah sendiri sebagai ibu, sebagai isteri, kalau di dalam kuliah juga sebagai guru yang mengajar anak-anak murid, kan. Mungkin kita nak belajar lebih lanjut lagi bersama Ustazah Dr. Nik Salidah Suhailan, Nik Saleh. InsyaAllah kita tak berehat seketika. Kita ada siapa kawan kita juga ni. Kita tengok je lah. Sebab dia tahu lah, dia bagi tahu. Apa pun berehat seketika, terus bersama kami dalam Senandung Ihsan bersama Aula. Kalau untuk saya punya nyanyian, insya-Allah lepas raya ni saya akan start untuk saya punya single yang terbaru bersama dengan beberapa rakan saya,
komposernya, pemuziknya dan juga lyricistnya. InsyaAllah nanti kita akan bantu siapa. Kemudian tu saya sekarang sudah ada produk yang berasaskan kurma, iaitu kurma ajwa dalam bentuk 250 gram, 500 gram dan 1 kilo. Juga kita ada jus kurma madu. Di dalam jus kurma madu tu, di dalam botol ada 7 biji kurma dan 20% ialah madu. Dia boleh minum terus. Dia bukannya berselai, tapi dia jus kurma madu. 2 benda tu saja. Dan jangan lupa dapatkan di pasaran, dah ada di mana-mana, insya-Allah bermula pada 1 April. Ibu misali, ibu yang sejati, kasih sayangmu, kasih yang suci, pengorbananmu disanjung tinggi, jasamu tetap disanubari, pengorbananmu disanjung tinggi, jasamu tetap disanubari. Ibu misali, ibu yang sejati, kasih sayangmu, kasih yang suci, pengorbananmu disanjung tinggi, jasamu tetap disanubari, pengorbananmu disanjung tinggi, jasamu tetap disanubari. Sayangmu, kasih yang suci, pengorbananmu disanjung tinggi, jasamu tetap disanubari, pengorbananmu disanjung tinggi, jasamu tetap disanubari. Ikhlasmu mendidik dagu, sanggup bersusah dan menderita demi kebahagiaan sekeluarga, sanggup bersusah dan menderita demi kebahagiaan sekeluarga. Alhamdulillah, kembali menerusi Senandung Ihsan bersama Aula, dan kita masih lagi di lokasi kita Abraham and Sorrells Eco Majestic, dan tajuk Bidadari masih kita bawakan. Masih lagi terngiang-ngiang tentang sabar yang Ustazah sebutkan tadi tu. Saya ada seorang kawan Cina, dia kata ada peribahasa Cina beritahu satu saat kita bersabar, 1000 tahun kita takkan menyesal. Oh, dia sebut
Baik tu. Saat kita bersabar 1000 tahun tak ada Asal sedang dalam situasi itu. tengah sabar je nak tanya soalan ni. Tanyalah. Cakaplah nak tanya, silakan. Ustazah, kita tadi dah bincang panjang berkenaan dengan bidadari dan kita tahu bahawa matlamat kita ialah nak jadi maknanya bidadari, bidadara di syurga. Tapi Ustazah pun sebut maknanya asal bidadara dan bidadari di syurga itu adalah daripada sini, daripada dunia. Maka sudah pastilah persiapan tu di dunia ni. Mungkin Ustazah boleh bagi sikit pencerahan tentang perkara itu. Betul. Saya ingat penonton-penonton kita pun sudah tak sabar nak tahu macam mana nak jadi bidadari, ya. Jadi yang pertama sekali kita ingat apa pesanan Allah Subhanahu Wa Taala, man amila salihan min dzakarin aw unsa fahuwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ya, man amila salihan, siapa yang buat amal soleh, buat apa sahaja kebaikan kepada diri, kepada Allah, kepada alam, kepada manusia lain dengan ikhlas dan dengan syarat kita buat untuk mendapat redha Allah, ya, dia akan menjadi amal soleh insya-Allah. Tak kiralah dia kata orang lelaki ke orang perempuan ke, dengan syarat beriman. Dengan syarat dia adalah orang mukmin, ya, orang yang beriman. Yang hujung ni yang saya nak sebut, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, iaitu mereka akan beroleh kehidupan yang baik. Dan ulama menterjemahkan kehidupan yang baik ini dengan makna syurga. Jadi nak buat apa sahaja, apa yang kita nak buat dalam dunia ni, pastikan ia menjadi amal soleh. Dia tidak boleh jadi perbuatan baik yang sia-sia. Contoh macam mana? Nak sedekah, nak suruh orang tengok, nak suruh orang kata kita pemurah. Sia-sia. Ya? Tolong orang supaya orang kata kita ni orang baik. Sia-sia. Ya, kalau nak sedekah, setakat mana kita ikhlas. Kalau nak letak RM10 dalam tabung masjid tu masa nak solat Jumaat tu, letak RM10, nak suruh orang nampak merah tu. Ya, sebenarnya dalam hati ikhlas ni nak letak 5 je. Tapi takut orang kata, Allah, nasyid album banyak-banyak, takkan nak letak 5 kan? Nak letak 10 supaya orang kata kita pemurah. Itu kibas-kibas dulu ni baru masuk. Jadi 10 tu jadi apa? Jadi sia-sia. Sedangkan kita letak RM5 sebab hak tu yang kita rasa ikhlas, RM5 itu barangkali membawa kita ke syurga. Ya. Jadi yang panjang pula yang Allah sebut panjang-panjang dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-35. Ini pun tentang lelaki dan wanita, tak kira. Yang hujungnya yang saya nak sebutkan, apa yang kita kena buat, nombor 1, innal muslimina wal muslimat. Allah kata, ya, lelaki perempuan yang Islam. Lepas tu nombor 2, wal mu'minina wal mu'minat. Mestilah mereka ini beriman. Kemudian yang ketiga, wal qanitin wal qanitat. Mereka yang taat dan patuh kepada perintah Allah. 3 dah. Kemudian yang keempat, wal khasyiin wal khasyiat. Orang yang khusyuk, yang bila dia buat sesuatu dia mesti buat untuk mendapat kesempurnaan. Dia ihsan, bila dia buat sesuatu mesti nak kena sempurna. Ya, ini yang orang bekerja, dia bekerja dengan tekun. Ya, ini pun ciri-cirinya. Kemudian wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat, orang yang bersedekah. Tak kira lelaki perempuan, sebab itu sebut 2 kan? Mutasaddiqin, mutasaddiqat. Kemudian seterusnya was-sabirin was-sabirat, orang yang puasa. Kemudian wal was-shaimin was-shaimat, puasa, was-sabirin was-sabirat, orang yang sabar tadi. Kemudian apa lagi? Dia mestilah orang yang wal hafizina furujahum wal hafizat, menjaga kehormatan diri. Kemudian dia wadzakirinallaha katsiran wadzakirat, orang yang ingat Allah banyak-banyak. Yang akhirnya apa yang mereka jadi? Mereka akan diberikan pengampunan dan pahala yang besar. Ya. Akhirnya bila kita dapat pengampunan, syurgalah. Bila kita dapat pahala yang besar, syurgalah. Jadi apa yang saya sebutkan tadi, termasuklah yang awalnya amal soleh dan juga mukmin, ya, itu menjadi syarat untuk kita ke syurga. Dan bila kita ke syurga, kita jangan fikir kita ke syurga ni kita jadi bidadari ke tak. Ya, asalkan seorang wanita itu berjaya menjejakkan kaki ke syurga, maka mereka itu adalah bidadari. Ya, tidak ada lagi perbezaan antara mana level 1 syurga, level 2, level 3, tidak, mereka adalah bidadari. Begitu juga lelaki. Ya, jadi insya-Allah mudah-mudahan kita ke arah
menjadi orang yang persiapan begitu, Ustazah. insya-Allah, insya-Allah. Itu syarat yang mana ya? Tapi itulah Ustazah cerita tadi tu macam maknanya kriteria tu banyak. Ya. Kita dengar pun seram kan. Semua ada dalam Al-Quran. Tapi saya rasa benda tu kita dah memang buat. Betul. Cuma kita tidak tahu itulah sebenarnya jalan ke syurga. Ya, tinggal lagi kita nak jaga hati saja. Puasa tu pandangan Ustazah lah, adakah realitinya mampu seorang wanita itu ataupun seorang lelaki itu, suami itu untuk dapat kriteria-kriteria tu untuk dibawa jadi bidadari dan bidadara tu? Nak kena Pandangan lengkapkan Ustazah semua sekarang ni. kriteria tu. Ya. Sekarang inilah situasi. dan yang sekarang kita ni. kena ingat juga ialah bukan amal ibadah itu yang membawa ke syurga, tetapi rahmat Allah. Ya. Betul. Ya, rahmat Allah. Kadang-kadang kita kata takkanlah kita sudah beribadah 80 tahun. Ya, saya terbaca satu kisah, saya tak ingat siapa namanya. 500 tahun beribadah, dan apabila ditanya tentang ibadahnya dia kata takkan aku tidak layak ke syurga, 500 tahun aku beribadah. Ya. Lama tu. Lama. Tetapi sahabat yang lain berkata 500 tahun itu bukan penentu mereka ke syurga, tetapi rahmat Allah. Secara asasnya kita kata kalau kita patuh pada perintah Allah, kemungkinan kita mendapat rahmat. Ya, kalau kita tidak patuh, adakah kita mendapat rahmat? Jadi kita pasti yang akan mendapat rahmat insya-Allah adalah apabila kita patuh. Jadi Allah memberi kita kasih dan sayangnya menyebabkan kita ditempatkan di syurga. Ya, jadi sebab itu sebenarnya yang kita kena jaga adalah hati. Ya, sebab hati itulah yang kadang-kadang buat kacau. Kita orang kata bersedekah itu baik, kita sedekah. Tapi orang lain bersedekah ikhlas, kita bersedekah tidak ikhlas. Di mana tidak ikhlas itu dalam hati. Ya, jadi hati itulah benda yang kita kena jaga betul-betul, dan bila kita rasa terganggu dengan hati, maknanya kenapa aku ni rasa dah mula riak. Kenapa aku ni rasa aku ni paling hebat. Maknanya hati kita sedang sakit. Jadi macam mana nak buat? Kena ubat. Jadi banyak zikir, banyak solat malam dan sebagainya, sampai kita rasa kita sudah tidak suka kepada perkara-perkara yang menjadikan kita glamour. Tak suka dah kita menjadi titik tumpu yang menyebabkan orang nampak kita sahaja yang hebat dan orang lain tidak. Dan kita sahaja bila berbicara betul dan orang lain semuanya salah. Kan, Ya? Jadi itu hati. Jadi insya-Allah. Dan bila cerita tentang hati ikhlas ni, saya rasa kalau di rumah kita ni ibu-ibu lah yang paling sangat ikhlas. Masak Sobirin, dia sobirat, seronok hidup dia dia. masak. Semua ciri-ciri yang Ustaz sebut tadi tu ada pada ibu-ibu di rumah. Sambil masak tu mesin basuh berjalan tu. Anak kat buai lagi tu macam-macam lah perangai-perangainya, tapi itu ciri-ciri insya-Allah yang bidadari yang kita nampak di Terulung lah, rumah. bidadari terbaik lah. Kan, bidadari terulung. Macam mana Ustaz kalau kita boleh gambarkan? Komen sikit Ustazah, nanti saya nak share kat ibu saya apa Ustazah sebut. Yang mana sebagai yang bidadari. Ibu sebagai bidadari. 5 ciri utamalah yang saya selalu peringatkan diri saya. Jadi mungkin waktu inilah sampai masanya untuk saya kongsi. Seorang ibu itu mesti menjadi mudarrisah. Mesti menjadi seorang yang sentiasa mengajar. Ya, semua perkara, duduknya mengajar. Main phone-nya juga mengajar. Tengok TV-nya juga mengajar. Mendengar azannya juga mengajar. Macam mana dengar azan, dia mengajar anak dengan cara segera kau solat. Ya, bila dia tengok phone, macam mana dia menjadi mudarrisah sebagai seorang yang tengah main gadget. Ya, anak dia akan tengok apa mak dia main. Dia mungkin berkawan dengan anak dia dekat Instagram. Dia nak baca apa mak dia komen tentang orang lain. Kalau mak dia komen tentang memaki, mengkeji orang, macam mana seorang anak itu menghormati? Dia tidak menjadi mursyidah kepada anak dalam bentuk sebagai kawan di Instagram. Hilang. Kemudian yang kedua ialah dia sebagai muallimah. Ya, yang tadi dia mengajar. Muallimah ini dia mengajar dan juga dia mengamalkan apa yang dia ajar. Kalau sekadar mudarrisah dia ajar aja, dia tak buat tak apa. Tapi dia ajar orang. Ya, jadi di sini mudarrisah dan juga muallimah. Dia mengajar dan dia sudah buat apa yang dia ajar. Dia suruh orang bersikap sabar, dia dah sabar. Ya, kalau dia suruh orang sabar, dia tak sabar, itu bukan muallimah. Kemudian yang ketiga adalah murabbiyah. Dia mesti seorang, kalau lelaki murabbi, kalau perempuan murabbiyah, iaitu bagaimana dia mengajar dan dia sudah amalkan apa yang dia ajar, dan dia juga ingin membaiki apa yang tidak kena. Apa yang tidak kena pada anak-anak, kalau kita ibulah, tengok apa yang tak kena, kita pun betulkan. Tak cukup dengan itu, yang keempat, kita mesti menjadi seorang muaddibah.
ajar, amal, baiki. Dalam masa kita membaiki itu juga ada benda-benda lain kita ajarkan mereka tentang akhlak yang tidak berkait dengan apa yang kita baiki. Ya. Cukup 4. Yang terakhir mereka juga adalah mursyidah. Ajar, amal, baiki, bentukkan juga tadi. Mursyidah ialah orang yang mengajar semua itu untuk membawa anak mereka ke satu jalan yang betul. Petunjuk yang betul, rada yang betul. Jadi lengkap 5 ini, seorang ibu saya nasihatkan jangan bimbang sangat tentang macam mana Allah menilai. Sebab pastikan kita ikhlas, itu sahaja. Dan insya-Allah secara tidak langsung Allah jadikan kita ibu yang solehah, rumah tangga pun penuh dengan barakah, dan juga anak-anak itu soleh-solehah. Soleh-soleh. Oh, itu dia peranan. Macam belajar bahasa Arab hari ni. Tahu, biasa dengan muadib, ada muadibah, muallim, muallimah, ustazah dah kongsikan peranan ibu sebagai bidadari. Itulah belajar bahasa Arab hari ni. Alhamdulillah. Baik, ada lagi nak tanya soalan? Cukup puas, insya-Allah. Kan. Kita tanya ustazah yang last sekali tentang harapan. Apa ni? Harapan nak. Betul-betul. Dan mungkin sebagai kiranya lah kalau kepada bidadari-bidadari di rumah ni yang mungkin sedang menonton kita, mungkin ada harapan yang dalam lubuk hati dia orang mereka ni, ustazah, kan, harapan seorang wanita yang nak disampaikan pada lelaki, pada pasangan masing-masing mungkin. Apa agaknya yang boleh ustazah kongsikan sebagai harapan kita hari ini? Saya dah ready bahasa Arab. Terjemah. Kita bahasa Inggeris pula. Dalam kalau baca banyak buku berkaitan wanita, mereka selalu katakan man is not the benchmark. Kita bukan ingin menjadi seperti lelaki. Kita ingin menjadi seorang wanita yang the sky is the limit. Wanita yang bagaimana? Bukan untuk menjadi lelaki, tetapi menjadi wanita yang hakiki, menunaikan tanggungjawabnya yang hakiki, tetapi mungkin jauh lebih berjaya daripada lelaki. Tapi dalam konteks seorang wanita, ya. Kemudian di atas kenyataan itulah, ya, kita tidak akan melihat seorang wanita ini mesti diukur seperti lelaki. Wanita ini bukan best practice-nya adalah sebagaimana apa yang lelaki buat. Tidak. Tetapi wanita itu diperkasa apabila lelaki diperkasa. Malangnya itu sukar berlaku. Sebab soal kita nak memperkasa wanita hari ini dilihat tidak seimbang. Ya, wanita daripada tidak berkerjaya nak dikerjayakan. Ya, wanita yang sempurna hakikinya di rumah tetapi dianggap tidak sempurna selagi tidak berkerjaya dan sebagainya. Bukan dalam masyarakat. Ya, bukan itu tidak baik, tetapi kita lupa untuk memberi pecutan juga kepada para lelaki, menjadikan wanita hari ini mendahului, ya. Jadi bila mendahului itu banyak tugas hakiki yang tidak dapat disempurnakan dengan baiklah, ya, sebab berada banyak di dalam masyarakat, dalam organisasi berbanding dalam rumah tangga. Jadi kalau suami itu kita perkasakan, ini isi hati seorang wanita, bukan saya seorang, ya. Kami sedang mendengar mewakili kesatuan lelaki sedunia. Untuk semua orang, ya, semua orang wakil kepada wanita. Mereka katakan jangan bercakap bagi pihak wanita, biar wanita bercakap bagi pihak wanita. Jadi wanita lah ni, ya, wanita yang bercakap. Jadi kami mahu keseimbangan tanggungjawab itu berlaku, sama ada dalam rumah tangga ataupun dalam masyarakat, dalam kepimpinan organisasi mana-mana pun, ya, supaya wanita itu kekal boleh menyempurnakan tugas hakiki. Dalam masa yang sama bonus kalau mereka keluar daripada ruang itu. Ya, jangan wanita ini menyempurnakan hakikinya, menyempurnakan hakiki suaminya, dan juga menambah lagi tanggungjawab-tanggungjawab lain yang tidak sepatutnya. Jadi kena seimbang pemerkasaan itu. So jadi sama-sama kita ke syurga. Amin. Allahumma rzuqna insya-Allah. Terima kasih Ustazah untuk gambaran tersebut. Rasanya masing-masing balik rumah ni buka pintu je, bidadari, bidadari, macam tu, ya, nyanyi semua, ya. Sebab sangat indah apa yang Ustazah Dr. Nik Salidah Suhaila kongsikan hari ini untuk tajuk bidadari kita. Baik, sekali lagi kita ucapkan terima kasih Ustazah untuk perkongsian. Moga itu sangat bermanfaat untuk kita semua dan kita harap dapat diamalkan, dimanfaatkan sebaik mungkin, insya-Allah. Jumpa lagi Ustazah, ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Itu dia perkongsian kita untuk tajuk bidadari menerusi Senandung Ihsan. Jangan lupa untuk terus setia bersama episod yang lain dan kita ada lagi persembahan. Kami akan tinggalkan anda dengan persembahan tersebut dan terus setia bersama Senandung Ihsan bersama Aula. Sehingga itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelum kita menikmati persembahan nasyid seterusnya daripada Dakmi, kami paparkan sebentar slot ziarah kami bersama Saudara Ismail Kasim. Saudara Ismail merupakan pengurus artis dan konsultan pengurusan acara yang banyak terlibat sebagai tenaga kerja belakang tabir untuk kumpulan Nada Murni dan Dezik, Rabbani, artis-artis Telaga Biru di sekitar tahun 90-an dan juga komposer lagu, khususnya lagu kanak-kanak seperti lagu Umiku Sayang. Beliau juga aktif dengan pelbagai aktiviti kemasyarakatan bersama beberapa NGO di Malaysia. Terkini, isteri beliau sedang diuji dengan penyakit buah pinggang. Sebagai suami dan tunjang utama keluarga, beliau juga sedikit terkesan. Sama-sama kita doakan agar Abang Ismail dan isteri terus tabah dengan ujian dan beransur sihat untuk meneruskan bakti kepada masyarakat. Semasa terperangkap dalam PKP 1, 2, 3 ni, saya terlibat sebelum berlaku PKP, saya terlibat dengan satu grup pembangunan Insan Sabah Care. Alhamdulillah, saya membantu satu grup di mana kami mengumpulkan dana untuk membantu warga di pedalaman Sabah. Okey, inilah satu misi dakwah juga. Ini sangat penting saya laksanakan sebab dalam dakwah, kalau kita pergi ke dalam Sabah, ada pelbagai kaum. Di Sabah ada 57 suku kaum. Jadi ada 57 bahasa jiwa bangsa. Jadi jiwa manusia sana berbeza. Sebab tu dakwah ke pedalaman Sabah memang ada satu seni dakwahnya yang perlu kita santuni. Jadi kita kembali kepada Rasulullah SAW. Baginda kita berdakwah kepada umat yang masa itu belum dapat Islam, kan? Manusia cuma rasa-rasa ada sesuatu kuasa, tapi Rasulullah berkenal tentang Allah. Begitulah yang kami harapkan, yang kami laksanakan di pedalaman Sabah. Kita tidak membahagikan kepercayaan, kita tidak mengasingkan kepercayaan mana-mana individu, tapi kita menyasarkan dakwah. Mula-mula kami mesrai sasaran dakwah kita, kemudian kita bantu yang mana sudut yang kita boleh bantulah. Sebab tu bila kerja dakwah di pedalaman Sabah, kita boleh kata kos agak tinggi. Satu, sebab pedalaman, tak ada jalan mudah masuk ke pedalaman. Kita kena mendaki banjaran, masuk dalam hutan, masuk melintas sungai Kinabatangan yang ada buaya, dan masuk ke pedalaman, masuk meredah belantara sampai ke laman rumah di pedalaman Sabah, yang mana rumah bukan dekat-dekat macam sini. Ada rumah teras, kan. Di sana rumah dalam hutan, tak ada elektrik, tak ada api, tak ada air, sumber air bersih. Rumah jarak jauh-jauh dalam hutan, dan kebanyakan masih lagi di pedalaman sana orang pedalaman melaksanakan ataupun menjalankan pertanian pindah. Dia cocok tanam di kawasan ni, menuai pergi tempat lain, biarkan tanah tu subur balik. Begitu. Jadi pendakwah masuk dalam satu cabaran besar. Jadi kalau kita cetuskan rasa prihatin di kalangan warga kita untuk sama-sama terlibat walaupun sedikit, walaupun sekejap, itu ada satu benda yang besar lah dalam usaha dakwah yang kita nak laksanakan ni. Sebab tu saya sukalah terlibat dengan misi dakwah ni. Itu yang saya laksanakan terkini lah bersama-sama dengan Ustaz Afwan Afandi untuk pembangunan Insan Sabah. Jadi itu setakat ini, insyaAllah. Okey bang, ini adalah sumbangan daripada YB Burhan. YB Burhan ni adalah pengurusi jawatan tetap kalau kat sini pembangunan luar bandar dan kebudayaan Negeri Selangor. Sebenarnya kita ni nasyid ni di bawah kebudayaan, kan. Jadi peruntukan yang diturunkan kepada kita ni, bantuan-bantuan ni datang daripada YB kita ni lah. So dekat sini juga ada selain daripada makanan apa semua juga bagi wang ringgit. Okey, so insya-Allah dapat bantu meringankan, insya-Allah. Saya ucapkan terima kasih kepada YB Burhan. Semoga Tuhan terus diberi kekuatan dan kesihatan untuk melaksanakan tugas sebagai wakil rakyat. InsyaAllah. Dan juga kita ada ni bang, tajaan daripada Fama. Ini pun ada bahan-bahan makanan yang sebenarnya. Alright, untuk abang sekali. Terima kasih banyak bang. Okey. Lembutmu tak berarti, kau mudah dijual beli, kau mampu menyaingi lelaki dalam berbakti. Lembut bukan hias
tapi kau sayap kiri pada suami yang sejati. Di sebalik bersih wajahmu, di sebalik tabir dirimu, ada rahasia agung tersembunyi dalam diri. Itulah sekeping hati yang takut pada ilahi, berpegang pada janji, mengabdikan diri. Tetapi ia berkuasa menjaga diri dan nama. Tiada siapa yang akan boleh merampasnya, melainkan kau sendiri yang pergi menyerah diri. Ketegasanmu Jadi kita tidak dimomokkan dengan jadilah orang yang solehah nanti di syurga dapat bidadara. Kita malu mendengar itu. Tetapi mungkin orang lelaki lain perspektifnya. Ya ke? Ya Ustaz, betul lah. Sorry. Dia pun vibrate lah. Ha? Dia punya seat. Oh.